Kita mulakan dengan bahagian yang pertama, wuduk. Wuduk dari segi bahasa diambil daripada perkataan wadha'ah yang bermaksud cantik, indah dan berseri. Dari segi syarak, wuduk merupakan kata nama bagi perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang disertai dengan niat. Dan waduk adalah nama bagi air yang digunakan untuk berwuduk. Oleh itu, wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kefarduan wuduk di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu hingga buku lali. Seterusnya, tata cara berwuduk. Terdapat 10 tata cara berwuduk. Pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membasuh pergelangan tangan. Ketiga, berkumur. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kelima, niat wuduk serta membasuh muka. Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Keenam, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Ketujuh, menyapu air ke sebahagian kepala. Ke-8, menyapu air pada kedua belah telinga. Ke-9, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Dan yang ke-10, tertib, iaitu mengikut urutan dari yang pertama hingga yang terakhir. Doa selepas wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Seterusnya, kita akan masuk ke bahagian yang kedua, solat. Solat dari segi bahasa bermaksud doa dan istighfar. Dari segi syarak pula, ia merupakan perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kefarduan solat di dalam surah An-Nisa ayat ke-103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Seterusnya, kita akan bincangkan cara mengerjakan solat. Terdapat 15 perkara. Pertama, berdiri betul, iaitu berdiri tegak bagi yang mampu dengan menghadap ke arah kiblat
sambil mata memandang ke arah tempat sujud. Kemudian, niatkan solat yang ingin dilakukan. Kedua, takbiratul ihram. Dilafazkan dalam keadaan berdiri tegak dan menghadap ke arah kiblat. Lafaz disebut dalam bahasa Arab secara terang. Mesti diiringi dengan niat solat dalam hati. Selepas mengangkat takbir, tangan diletakkan di perut. Lafaz ketika takbiratul ihram ialah Allahu Akbar, yang bermaksud Allah Maha Besar. Untuk lelaki, tangan diangkat hingga pergelangan tangan setentang dengan bahu dan hujung ibu jari mencecah ke paras bawah telinga. Siku dan tangan perlu direnggangkan dari badan. Untuk perempuan, tangan diangkat hingga setentang dengan bahu dan hujung jari tidak melebihi paras bawah telinga atau setara bahu. Siku dan tangan pula mesti dirapatkan ke badan. Ketiga, niat solat. Terdapat 5 waktu solat fardu. Yang pertama, solat subuh. Usalli fardhas subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kedua, solat zuhur. Usalli fardhaz zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ketiga, solat asar. Usalli fardal asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Keempat, solat maghrib. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan yang kelima, solat isya. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya' 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Keempat, kedudukan tangan. Selepas mengangkat takbir, tangan diletakkan di atas perut. Pada waktu ini, disunatkan untuk membaca doa iftitah pada rakaat pertama sebelum membaca surah Al-Fatihah, dan disunatkan juga selepas membaca surah Al-Fatihah untuk meneruskannya dengan membaca surah yang lain pada rakaat pertama dan kedua. Bagi lelaki, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, dan perempuan, tangan kanan hanya perlu diletakkan di atas tangan kiri. Kelima, doa iftitah. Iftitah bermaksud pembuka dan dibacakan dalam mana-mana solat fardu. Doa ini disunatkan untuk dibaca selepas mengangkat takbir. Bacaan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Yang keenam, membaca Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah hukumnya adalah wajib sehingga tidak boleh ditinggalkan. Hal ini telah diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ketujuh, rukuk dan tumakninah. Rukuk dilakukan dengan membungkukkan badan hingga membentuk sudut 90 darjah. Bahagian punggung dan kepala lurus ke depan. Tangan di lutut dengan jari-jari direnggangkan. Siku juga sedikit direnggangkan dan pandangan dihalalkan ke tempat sujud. Bagi perempuan pula, tangan dan siku dirapatkan ke badan. Tumakninah adalah berhenti sejenak, bertenang sebelum meneruskan pelakuan solat yang lain. Bacaan ketika rukuk, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Yang ke-8, i'tidal dan tumakninah. I'tidal dilakukan dengan berdiri tegak sempurna sambil mengangkat kedua tangan setinggi telinga bagi laki-laki dan sejajar dada untuk perempuan dengan lafaz tertentu. Bacaan ketika mengangkat takbir, Sami Allahu liman hamidah. Bacaan ketika tangan diturunkan, Rabbana lakal hamdu. Ke-9, sujud dan tumakninah. Sujud adalah tunduk hingga ke paras lantai. Ianya dilakukan dengan meletakkan 7 anggota tubuh ke lantai, iaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki, yakni hujung jari-jari kaki. Jari tangan dirapatkan, manakala siku pula perlu diangkat ketika sujud bagi lelaki, dan bagi perempuan dirapatkan ke badan. Bacaan ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ke-10, duduk antara dua sujud. Dilakukan dengan duduk secara iftirash. Punggung berada di atas tapak kaki kiri, seolah-olah kaki kiri dijadikan pelapik, sementara kaki kanan ditegakkan atas lantai dalam keadaan hujung jari kaki kanan menghadap ke arah kiblat. Kedua-dua tangan diletakkan di atas lutut dengan jejari dirapatkan dan hujung jari menyamai paras lutut. Kedudukan duduk antara dua sujud adalah sama bagi lelaki dan perempuan. Bacaan duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-11, duduk tahiyat awal. Juga dilakukan dengan cara duduk secara iftirash, sama seperti duduk antara dua sujud. Bezanya, kedua-dua tapak tangan diletakkan di atas lutut dengan jejari dirapatkan, dengan hujung jari menyamai paras lutut, manakala jari tangan kanan digenggam dan jari telunjuk diluruskan. Kedudukan duduk tahiyat awal adalah sama bagi lelaki dan perempuan. Bacaan ketika duduk tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد. Yang ke-12,
Duduk tahiyat akhir. Ianya dilakukan dengan duduk secara tawarruk. Punggung diletakkan ke lantai dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki menghadap ke kiblat. Manakala kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Kedua-dua tapak tangan diletakkan di atas lutut. Jari-jari dirapatkan dan hujung jari menyamai paras lutut. Manakala jari tangan kanan digenggam dan jari telunjuk diluruskan. Kedudukan tahiyat akhir adalah sama bagi lelaki dan perempuan. Bacaan ketika duduk tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ke-13. Memberi salam. Memberi salam ialah memalingkan muka ke arah kanan sambil mengucap salam dan diikuti dengan sebelah kiri dengan salam yang kedua. Bacaan ketika memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama berpaling ke kanan. Salam yang kedua berpaling ke kiri. Yang ke-14, doa qunut. Doa qunut dibaca dalam solat subuh selepas i'tidal rakaat kedua, merupakan sunat ab'ad. Sunat ab'ad bermaksud diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan bagi yang lupa mengerjakannya disunnahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Bacaan doa qunut. Allahumma hdini fi man hadait وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan yang ke-15, sujud sahwi. Sujud sahwi ialah 2 kali sujud yang dilakukan selepas membaca tahiyat akhir dan sebelum salam. Sujud sahwi dilakukan akibat daripada kekurangan dalam solat, iaitu apabila terdapat perkara-perkara dalam sunat ab'ad yang telah ditinggalkan dengan sengaja ataupun tidak, dan juga kerana lupa semasa mengerjakan solat. Bacaan ketika sujud sahwi, Subhana man la yanamu wa la yashu.